إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan akan segala kekerhaan larangannya. Perbanyakkan bersalawat kepada Imam besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga khatib mengingatkan saudara-saudara sekalian agar tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sia-sia seperti berbual dan tidak dahulu bermain dari mimpi. Dengan menyebut khutbah yang akan disampaikan pada hari ini, mudah-mudahan dia membawa banyak pengajaran bagi kita, kesedaran dan keinsafan. Hadirin mustami'in yang dirahmati, alhamdulillah hari ini sudah 6 hari kita menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan yang mulia. Bagaimana iltizam komitmen dan sesuai kita melaksanakan amal ibadah dan kita akan berusaha mencapai maghfirah keampunan dan keberkatan daripada berkat bulan Ramadan yang mulia ini. Adakah kita masih istiqamah atau semakin hari semakin kita semakin luntur? Betapa ruginya jika kita membiarkan Ramadan berlalu tanpa kita mendapat keampunan dan tidak membentuk takwa dalam diri. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Al-Fiqh Al-Siyam tidak menjelaskan bahawa ibadah puasa melatih korban, yaitu apabila seseorang meninggalkan perkara yang halal, yakni makan, minum dan hubungan suami istri demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mampu mengawal dirinya daripada perkara halal, maka lebih mudah baginya untuk menghindari perkara-perkara yang haram. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin jelaskan bahawa ibadah puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa membantu manusia melawan hawa nafsu, mendidik jiwa dan akal.
yang sering menjadi punca seseorang bermaksiat adalah kerana ia terdedah kepada godaan tarikan nafsu yang jahat. Orang yang berpuasa dengan sempurna akan lebih mudah menjaga hatinya dari sifat-sifat mazmumah, yaitu sifat-sifat yang buruk seperti riya, sombong, marah, sehingga mencapai ketakwaan yang sempurna. Dengan adanya sifat-sifat yang terpuji, maka itulah yang kita telah menjalan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang dikasihi sekalian, terlalu banyak motivasi yang menarikkan kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah puasa pada Ramadan, antaranya Ramadan merupakan peluang pengampunan dosa. Allah dan Rasul memberikan terhib semangat untuk melakukan puasa Ramadan dengan menjelaskan keutamaan serta tingginya kedudukan ibadah puasa itu. Dan kalau seandainya orang berpuasa mempunyai dosa seperti buih di lautan sekalipun, nescaya akan diampuni dengan sebab ibadah yang baik dan diberkati ini. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, didasarkan iman dan pengharapan, maka akan diampuni segala dosanya yang telah berlaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda besar Nabi SAW pernah bersabda, "As-salatul khamsun wal jumu'atu ila jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahum idza syuhidatil kabair aw Ramadan." Salat 50, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, ialah menghapus dosa yang terjadi di antara sangkan waktu tersebut. Jika seorang menjauhi dari melakukan dosa besar, hanya tidak terlibat dosa besar, maka setiap gerakan ibadah yang dilakukan ini sentiasa dan keparahan dosa-dosa menghilangkan dosa-dosa kita. Jadi sahabat besar Abu Hurairah juga, baginda Rasulullah SAW pernah naik mimbar kemudian berkata, "Amin, amin, amin," 3 kali. Ditanyakan kepadanya baginda, "Wahai Rasulullah, engkau naik mimbar kemudian mengucapkan amin langkah yang pertama, amin langkah yang kedua, amin jejak yang ketiga sampai berpijak pada mimbar." Baginda bersabda, "Inna Jibril alaihi salam atani faqala, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu famata fadkhala an-nar fa'afahu Allah, qul amin faqultu amin." Sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku. Dia berkata, barang siapa yang sempat di bulan Ramadan, yang bersempatan pada bulan Ramadan, tapi tidak diampuni dosa-dosanya, artinya selesai berpuasa, selesai Ramadan, dosa-dosanya masih bertumpuk, masih dan bertumpuk, masih tidak diampuni, maka dia adalah orang yang amat rugi. Rasulullah pun amin. Kemudian kata lagi Nabi, maka akan masuk neraka dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka Nabi sebutkan di dua lagi, amin. Dan maka aku pun mengucapkan amin dan Nabi. Maka justru itu Ramadan adalah bulan pengampunan. Maka itu doa yang paling banyak kita ucapkan. Jadikan sujud. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim, wahai Tuhan yang maaf lagi maaf murah. Wa'fu anni, maafkan bagiku ya Allah. Maka sentiasa Allah suka dan amat cinta kepada orang mohon doa seperti itu, dan dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian hadirin yang dirahmati Allah, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi kepada kita tentang Ramadan sebagai waktu diperkenankan doa permintaan pembebasan daripada azab api neraka. Dalam hal ini kata besar Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin mutaqaa min an-nar fi syahr Ramadan, wa inna li kulli muslim da'watan bi da'watiha wa yustajab lahu."
Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang bebaskan daripada neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan. Siang dan malam sentiasa kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada penghuni neraka, dan semua orang Muslim yang berdoa membenarkan doa. Justru mereka berdoa kepada Allah mohon ampun sebanyak-banyak doa dan sebanyak-banyak zikir, memohon ampun dan sabar, dan dengan mendapat kelebihan yang luar biasa. Dan itulah yang didamkan dari orang-orang yang sentiasa melaksanakan kepada Allah, khususnya ibadat puasa yang mulia. Seterusnya Allah SWT juga menggolongkan orang yang berpuasa sebagai termasuk dalam kalangan as-siddiqin, asy-syuhada. Riwayat daripada Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, apa pendapat kamu jika aku bersaksi bahawa tidak ada yang layak disembah dengan Allah? Kamu adalah Rasulullah. Aku salat lima waktu, aku tunaikan zakat, aku lakukan puasa Ramadan dan salat tarawih pada waktu malamnya. Aku termasuk orang yang mana? Aku tergolong dalam golongan mana? Maka baginda Nabi menjawab, minas siddiqin wa syuhada. Kamu tergolong dengan orang-orang as-siddiqin dan syuhada. Hadis dari Ibnu Hibban. Menurut Imam An-Nawawi dalam Fathul Qadir kitabnya, as-siddiqin ialah mereka yang mencapai puncak kejujuran dalam iman dan amal. Manakala syuhada pula ialah mereka yang mendapat darjat yang tinggi dalam kesungguhan dan beribadah dan mempertahankan agama. Ibnu Hibban juga menjelaskan bahawa hadis ini menegaskan pentingnya salat malam pada bulan Ramadan yang salat tarawih. Selain itu, orang yang menjaga rukun Islam dengan penuh keikhlasan dan istiqamah boleh mencapai darjat para siddiqin dan syuhada walaupun mereka tidak mati syahid dan peperangan. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa, yang berada di samping kita yang sangat mulia, di rumah Allah yang mulia, di samping kita yang paling diharapkan yang hidup mustajab doa. Justru akan alasan apalagi yang kita gunakan untuk mempersiapkan, untuk sia-sia berjuang berada dalam Ramadan ini. Bermula peluang pada setiap detik dalam bulan Ramadan ini untuk mencari keampunan Allah dan keberkatan. Berusaha kita sungguh-sungguh menjadi Muslim terbaik dengan penuhaan kepada perintah dan meninggalkan segala larangannya. Tingkatkan mujahadah dalam melawan keinginan hawa nafsu, dalam kesempatan ini kerana kita tidak tahu bila kita akan ada keluar dari masa seperti ini. Adakah kita akan menunggu Ramadan yang akan datang? Wallahu a'lam. Maka mengakhiri khutbah kesimpulannya. Pertama, puasa disyariatkan kepada kita dan Nabi yang syarat kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala berpengalaman menjadikan kita hamba yang bertakwa. Itu adalah motif yang paling utama kita diperintah dan disuruh untuk berpuasa. Maka usaha melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Kedua, Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besar Nabi SAW memberikan banyak motivasi dan semangat kepada kita untuk melaksanakan segala perintahnya dengan bersungguh-sungguh. Ketiga, berusahalah bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah, khususnya dalam bulan Ramadan ini, agar kita termasuk golongan yang dijanjikan dan istimewa oleh Allah. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'alu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Dan Allah akan berusaha bersungguh-sungguh dalam memenuhi agama kami. Semoga kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta oleh keridhaan. Sesungguhnya pertolongan bantuan Allah akan beserta orang-orang berusaha bagi amal. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbal minkum tilawata innahu wasmi'un 'alim wa qur'anul Qur'an wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سلفنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنزل الرحمة والسكينة والسلام والعافية على ملكنا فيك بقدرنا فنعلم يا رب الناس السلطان الرحيم وإليه الحق يا رب العالمين. كذلك تنظر كما قلنا سيدنا محمد فوزي للحاجة والدراسة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم قوي عزائمهم. اللهم صبرهم على مصيبتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا ملازية خاصة وسائر المسلمين لا المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم